Okey? Okey tak? Ya. Boleh soalan studio je. Assalamualaikum Tok. Sikit je Tok soalan. Ya. Boleh Tok? Boleh. Assalamualaikum. Saya teruslah pada soalan. Datuk, Ya. begini, dalam UMNO mungkin ada orang yang masih lagi berhaluan kiri Ya. dan masih lagi yang ada dan berhaluan kanan lah, kita katakan begitu. Okay. Sama ada ahli ataupun pemimpin, itu tak kisah. Ya. Selepas saja selesai pemilihan parti, saya baik ada yang orang lama yang kekal ataupun muka-muka baru. Saya nak tanya satu soalan ke Datuk Lokman. Ya. Adakah ataupun selepas pemilihan ni dah selesai, ada lagi ke yang kita kata satu dua orang pemimpin yang masih lagi berhaluan kiri, bila dia dah jadi kepimpinan yang baru ni, dia mula kaburkan sikit haluan dia tu. Itu pendapat saya. Saya nak Datuk Lokman ulas. Dan kalau ada benda tu, macam-macam boleh jadi depan tu. Itu yang kita nampak lah. Saya tak nak sebut titi, saya sebut jambatan dia kan. Ya, ya. Kadang-kadang saya tengok ada di pihak yang nombor 3 tertinggi tu pun lain macam dia punya hujah tau. Saya rasa Datuk Lokman pun tahu sedia maklum tau. Itu saja Datuk Lokman. Terima kasih, itu saja. Sebagai pengarah komunikasi UMNO ni, saya bukan semua benda saya boleh cakap macam dululah. Kan? Kita kena jaga keharmonian parti kan. Bagi saya hari ini, walaupun kita terima hakikat bahawa ada juga yang bukan sehaluan dengan Presiden yang telah menang dalam pertandingan, tetapi kita doakan semoga semua yang berada di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO hari ini, tak kiralah sebelum ni mereka berada di pihak mana, kita harap selepas ini mereka ni bersatu hati lah. Mereka ni bersatu hati. Itu je yang saya boleh ulas kan. Kita harap tidak ada mana-mana pihak yang masih lagi berhubung ataupun nak menjayakan agenda musuh-musuh UMNO. Kita harap tak ada. Tetapi kalau makin hari makin cerah kan, tak mustahil. Kalau saya terpaksa tegur, saya tegur. Buat masa ni kita cuba jaga keharmonian dalam parti kita ni tuan-tuan. InsyaAllah. Itu je yang saya boleh komen. Okey. Soalan studio. Oh, soalan studio. Silakan. Soalan studio. Mungkin ni isu Ya. semasa lah. Okey. Syed Saddiq ada membangkitkan berkenaan dengan kapal CS dan speaker pun dah katakan tak boleh dibahaskan. Apa pandangan tu? Bagi saya, Syed Saddiq ni yalah, mungkin dia selalu sangat meluangkan masa memimpin Siti Hasmah. Jadi bagi saya lah, kalau tanya dengan saya secara peribadi memang saya tak percaya dengan Syed Saddiq ni lah. Saya masih yakin bahawa beliau bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Beliau masih lagi dengan agenda Mahathir, agenda Kemah Besar. Jadi memang tak selesai. Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang pro Kemah Besar ni, lebih kurang sama je. Jadi bagi saya, kita tak payah nak hiraukan sangat. Yang sepatutnya Syed Saddiq sekarang ni fikirkan macam mana bila kesnya di mahkamah tu nanti, pembicaraan bermula, macam mana dia nak terangkan kepada rakyat duit yang sepatutnya disalurkan kepada pertubuhan belia akhirnya masuk dalam akaun bank BSN dia. Yang itu lebih baik dia fokus. Kalau kita nak ambil kira tentang soal LCS ini, Datuk Seri Anwar sudah menyatakan bahawa dia tidak akan berkompromi tentang soal LCS ini. Dan saya rasa soal LCS ini pun ada hubungan rapat dengan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Mahathir juga. Dekat dengan atuk dia juga. Dia ni lupa agaknya. Siapa Menteri Pertahanan ketika itu. Jadi bila nak open fire tu, jangan sampai backfire. Itu je lah pesanan saya pada Syed Saddiq tu. Kan? Okey? Tok, Ya. cakap pasal bekas Menteri Pertahanan ni. Bekas Menteri Pertahanan. Okey. Hari ni dia ada buat satu posting Ya. yang cukup menarik. Okey. Datuk ulas. Okey. Dia ada post gambar beliau bersama KJ dan bekas Menteri Besar Johor dengan caption "What's next?" What's next
Itu sebenarnya ada orang banyak tanya saya kenapa Presiden kata ada 10 orang warlord. 10 orang warlord yang tidak akan sebenarnya ialah Presiden ni sebenarnya besok baru mula Pimpinan Agung. Tapi kau tahulah dia Presiden. Kan? Belum berlaku dia dah tahu. Kan? Dia dah tahu siapa warlord-warlord yang tidak akan hadir Perhimpunan Agung UMNO ni. Jadi kita ucap terima kasih lah kerana siapa yang posting tu? KJ Isham. KJ dengan Isham telah mendedahkan sebenarnya siapa geng-geng pengkhianat yang akan menyertai mereka. Saya memang mendoakan semoga geng-geng pengkhianat ni cepatlah tinggalkan UMNO. Sebab lagi lama dia orang duduk dalam parti kita lagi rosak. Pendapat saya mungkin berbeza dengan Ketua Pemuda. Ketua Pemuda mengatakan bahawa berbaiklah. Memanglah kita nak berbaik. Tapi kalau time pilihan raya sendiri dia berkempen, dia berkempen supaya dia dalam kempen dia tu dia belasah presiden. Dalam kempen dia kata parti kita UMNO ni sakit. Parti kita UMNO ni sesat. Kalau kau betul lah orang UMNO, takkan kau tak ada rasa sedikit pun terguris. Betul lah. Bukan kita tak boleh memaafkan KJ ni. Bukan tak boleh. Bukan kita tak boleh memaafkan pengkhianatan yang dibuat oleh Hishamuddin ni. Tetapi we got to draw the line. Daripada dia membantu usaha untuk menarik 16 orang ahli parlimen UMNO bersama dengan Mahathir, saya buat laporan disiplin, tak ada sebarang tindakan. Kemudian dia hasut kawan-kawan kita di Sabah. Saya juga buat laporan disiplin. Last kali saya yang kena pecat. Kemudian kita tengok lepas pilihan raya ni dia boleh menghasut lagi 10 orang kita bagi SD kepada Muhyiddin Yassin. Dan bengong nama Anwar Musa ni mengatakan bahawa Muhyiddin sebenarnya sudah mendapat SD terlebih awal. Betul lah, memang Muhyiddin mendapat SD terlebih awal. Tapi Anwar Musa ni dia bukan calon pilihan raya. Dia tidak tahu bahawa setiap calon pilihan raya itu sudah tanda tangani 3 dokumen. 3 ke 4? 3. 4 dokumen. 4 dokumen. Dan di dalam dokumen itu dia memberi mandat kepada pengurusi Barisan Nasional, Presiden UMNO lah, untuk berunding dan membuat keputusan dengan kerajaan mana yang kita nak bergabung. Dan berunding dan membuat keputusan siapa yang kita nak angkat menjadi Perdana Menteri. Anwar Musa tak tahu apa sebab dia bukan calon pilihan raya. Dia tak sign 4 dokumen. Dia tak sign 4 dokumen ni. Dia lafaz tak. Yang dia tahu sekarang ni dia kena praktis. Sahaja aku apa ni, dia kena lafaz taklid, sahaja aku akan menceraikan geng. Sekiranya aku keluar PAS. Yang ini Anwar Musa kena praktis. Kita tak adalah suruh macam Dr. Ashraf cakap, kita tak adalah suruh untuk bak kata orang tu sampai kena lafaz taklid kepada isteri. Kalau kita bertanding atas tiket BN, tiba-tiba kita keluar masuk parti lain. Okey. Tok, Ya. Tadi soalan dia apa tadi? what's next? What's next? Jadi bagi saya kalau misalnya Hasni ke Hishamuddin ke KJ ke nak menyertai Perikatan Nasional ke nak buat parti baru, kurang tapak tangan padang bola kita tadahkan. Kita pun nak supaya ahli-ahli parlimen sembrung, ahli parlimen sempang renggam, kita nak letak orang yang setia pada parti. Kalau boleh kita nak letak orang yang setia pada parti. Kalau kita letak orang yang darah daging dia
tak pernah bersyukur dengan apa yang dia nikmati selama hari ini sebagai pemimpin parti, sebagai pemimpin UMNO. Dia sanggup berlaku khianat kepada kita, kan? Jadi macam mana? Itu sebab saya berbeza pandangan dengan Ketua Pemuda. Dia mengharapkan supaya kita ambil balik. Bagi saya, kalau orang ni jadi duri dalam daging, kita dah, bak kata orang virus tu dah merebak kat kaki kita. Kita dah potong kaki kita ni. Takkan kita nak ambil balik virus tu, masukkan letak di atas lutut. Jahanam lah parti kita. Body kita ni akan mati. Ini kena faham. Kalau dia betul-betul lah nak kembali bersama dengan parti kita, tunjukkan kesungguhan. Saya nak puji Datuk Seri Tajudin Rahman. Dia dah berapa kali dah hantar orang, hantar isteri, hantar anak berjumpa dengan Presiden, menyatakan hasrat dia nak kembali bersama dengan UMNO. Sampai dia sebut kalau boleh dia nak mati dalam UMNO. Orang macam ni patut kita beri peluang. Kalau dia kena gantung 6 tahun, saya sokong penuh. Kalau katalah bila-bila masa MT UMNO buat mesyuarat untuk kita batalkan dia punya penggantungan. Sebab dia ditawarkan bukan sekali tau, 3 kali ditawarkan oleh pihak Perikatan Nasional untuk bertanding atas tiket PN. Kalau itu hari dia bertanding dekat Pasir Salak, dia menang Dia menang. Tapi dia tolak. Walaupun masa aku punya penggantungan tu aku kena pecat, dia bantah. Dia bantah. Dia kata kenapa tak tunggu 2 tahun setengah, kenapa nak ambil dia semula sekarang. Tetapi aku sayang dia sebab dia sayang UMNO. Jiwa dia tu UMNO. Orang macam ni lah. Itu yang Datuk Seri Zahid kata, kalau siapa rindu kat UMNO tu, datanglah pau. Itu yang Datuk Seri Zahid maksudkan. Kalau orang rindu kat UMNO macam Datuk Seri Tajudin Rahman. Bukan orang yang kita tengok hari-hari berkawan dengan Anwar Musang, berkawan dengan Syahidan Kasim, berkawan dengan makhluk-makhluk perosak yang menjadi pengkhianat UMNO. Macam KJ, macam Maya Bera, macam siapa nama? Hisham, kan? Simpang Renggam pun dah join. Silakan. Pasal Simpang Renggam tu dia ada post. Semalam Tok Mat kata UMNO perlu ada solusi, plan tindakan jika mahu kekal relevan. Reaction yang dikeluarkan Hasni, vision without action is hallucination. Hasni post. Ya. Itulah sekarang ni dia pun sedang berhalusinasi. Berhalusinasi. Sepatutnya kalau dia ni lahir sebagai orang yang bersyukur. Kalau dia lahir sebagai orang yang bersyukur, baik-baik ada jawatan menteri besar tu, buatlah kerja baik-baik. Betul tak? Dia patut bersyukur kerana Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor menjaga aib dia. Kita pun tak nak buka aib. Dia patut, kalau tiba-tiba tuanku menyatakan kenapa dia tak nak Hasni menjadi menteri besar, tak ke malu? Betul tak? Jadi janganlah over sangat, takut tiba-tiba tuanku hilang sabar. Kelebihan Sultan aku ni, seorang yang penyabar, very diplomatic. Kalau ayahanda dia jangan main-main, tapi Sultan Johor ni sangat berdiplomasi, sangat penyabar, jaga aib orang, jadi janganlah lebih sangat. Kemudian dia boleh kata pula Presiden membuli dia, kata UMNO pusat bully dia, padahal ya Allah, Presiden tu pertahankan dia sampai hubungan dengan istana pun menjadi kurang cantik, renggang sikit pada ketika itu. Renggang banyak sebenarnya, tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Punca Hasni. Dan akhirnya apa dia balas? Segala kepercayaan luar biasa yang Datuk Zahid berikan kepada dia sebagai calon menteri besar. Mempertahankan, sampaikan Datuk Zahid mengatakan bahawa kita hanya akan memberikan satu nama
untuk diangkat menjadi menteri besar. Sampai baginda murka. Kan? Itu pun tak bersyukur lagi Hasni ni. Cakap Datuk Zahid macam-macam. Betul, adakah itu? Kemudian daripada tak dapat jadi menteri besar, kita bagi pula jadi ahli parlimen. Padahal dia dah jadi adun. Kan? Bagi jadi ahli parlimen. Kenapa nak bagi Hasni jadi ahli parlimen? Sebab apa? Sebab nak angkat dia menjadi menteri penuh. Bila Datuk Zahid bagi dia jadi ahli parlimen, saya percaya bila dia tak dapat jadi menteri besar, nak tarik pergi federal, nak jadikan dia menteri penuh. Tapi belum apa-apa dia dah ikut Isyamuddin. Dia dah berikan SD untuk Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Bila dia tak dapat jadi menteri, salah Datuk Zahid lah. Takkanlah Datuk Zahid nak bagi dia jadi menteri. Sendiri fikirlah, sendiri gali lubang, sendiri tanam, dia dah gali lubang tu, dia sendiri tanam, kambur sendiri. Lepas tu nak salahkan orang. Tak boleh lah begitu. Okey. Tuan, adakah itu satu kesilapan UMNO untuk bagi dia peluang sekali lagi untuk jadi ahli parlimen? Jadi calon pada PRU tu yang lepas. Saya rasa semua orang tak sempurna, kan? Masing-masing membuat kesilapan. Kan? Saya yakin hari ini Datuk Zahid pun lebih kenal siapa kawan, siapa lawan, kan? Sama juga dengan Datuk Najib. Datuk Najib pun dulu masa dia jadi Perdana Menteri, semua sekali Datuk Seri, semua sekali bos, kan? Bila dia hilang jawatan Perdana Menteri, kan? Ramai yang lari, ramai yang tinggalkan dia, kan? Ada yang belasah dia, tapi bila nak dapatkan sokongan orang-orang dia, ada pula yang tiba-tiba puji dia macam Kerry Jamaluddin, kan? Sebelum tu habis dia tuning jarinya pada Datuk Najib. Ada pula yang berbulu seorang ni, kan? Terlebih bulu, kan? Memperkudakan nama dia. Jadi saya haraplah pengalaman kita berada di dalam kerajaan, kemudian menjadi pembangkang, ini akan mengajar kita untuk lebih dewasa, untuk lebih mengenali siapa kawan, siapa lawan, kan? Dan yang mana kaca, yang mana permata. Okey.